this. Alright, kita tengok minggu depan betul tak apa yang jadi. Minggu depan kita buat dalam lab, kita akan guna piring putih macam ni. Kita tak guna yang transparent macam tadi. Alright, kita tak guna yang transparent, kita akan guna jenis putih ni. Satu sebab kita nak nampak jelaga lepas pembakaran tu. Okay, kita memang nak nampak jelaga yang lekat pada petri dish kamu tu. Okay, so this is the one that we will be using. Alright, that is for your part A. Senang. Senang gila. Alright, senang gila. Kita akan bermain dengan api, so berhati-hatilah minggu depan. Next. Sebelum next, question? Tak ada? Okay. Saya ni bila ajar kelas online, saya rasa macam pandai mengajar. Budak saya semua faham. Alright. Exam boleh buat, tak boleh buat cerita lain. Tapi masa mengajar tu budak faham je. Ya, soalan. Tak ada. Okay. Teori dia, maksudnya kalau eksperimen tu, kalau berjaya, No, madam. dia akan dapat cyclohexene tu maksud lah. Yes. Yes. Sepatutnya dia maksud. Okay. Dan disebabkan sekarang kita tak buat amali, so saya akan bincang part A sampai habis. Saya akan bincang part A macam mana nak buat, observe result dia apa, discussion dia apa siap-siap. Okay. Sebab biasa kalau dalam amali kita buat dulu semua baru kita bincang. Lah ni tak adalah, kita tak buat kan. So saya akan bincang, kita move on kepada discussion untuk part A siap-siap. Okay. Saya akan tinggalkan kerja sikit untuk kamu Alright, saya akan tinggalkan kerja sedikit untuk kamu fikir-fikirkan. Saya tak semua lah. Okay. So part A over here. Soalan dia adalah kenapa? Bila dalam discussion, dia adalah forever kenapa maksud. Okay. Kenapa maksud? The colour of the flame is the same. Dua-dua bagi orange colour. So tak payah explain kenapa lah. Sebab dua-dua sama. Yang kita nak explain sekarang, pakcik ni less suit, pakcik ni more suit. Kenapa dia lagi banyak jelaga? Alright, that is what we are going to do in the discussion. Always remember guys, discussion eksperimen apa pun, satu je kita nak buat. Kenapa? Alright, kenapa jadi macam tu? Yang tu yang kamu kena fikir. The reason adalah percentage of carbon. Nak kira percentage of carbon, first and foremost saya nak kamu kira molar mass untuk C6H14 dan juga molar mass untuk C6H12. Kira molar mass please. Tahu ke karbon berapa? Alright, karbon pun tak tahu berapa. Keluar matrik dah ni kena. Jahat aku, selalu so budak keluar matrik. Oh, satu lagi, mulut saya memang teruk so saya minta maaf siap untuk 18 minggu yang akan datang. Mulut saya memang teruk. Okay. Alright. Saya nak Madam, nak tanya? Ya. Sorry, tadi kena tendang. Kalau macam kan ada bromine in dichloromethane under sunlight and in the dark kan ada changes of colour. Kalau macam tu kita kena letak colour initial, changes tu colour final ke ataupun just letak colour final saja? Amir kena tendang pun Amir lagi laju daripada kita orang. Hang kena tendang betul hang lari laju sangat weh. Kita tak sampai lagi part C, kita akan bincang yang tu. Tapi jawab soalan dulu, kita kena letak dari berubah daripada initial ke final apa. Kedua kena letak. Okay. Balik kepada sini, C6H14. Can I have the molar mass? Can I have the molar mass? Irene? Irene duduk dengan siapa tu? Nur Aina Najwa binti Johan Effendi. Oh, tak payah nama penuh lah. Apa? Aina? Sebab ada dua Aina Najwa. Oh, okay. Lain kali ajar saya nak beza macam mana. So, C6H14, molar mass? Irene? Ya. Molar mass? 84. 84. Alright, that is your molar mass untuk C6H14. Automatically kat sini molar mass dia 82. Betul? Setuju yang ni? Dan nak cari peratus carbon, formula dia adalah mass of carbon, total mass of carbon over molar mass darab 100%. So kat sini saya ada C6.
Bermakna total mass of carbon adalah 6/12 bahagi 84/100. That is the percentage of carbon. Okay, that is how we find the percentage of carbon. Faham? Berapa? Ni saya dapat mass tu 86 untuk C6H14. Hampa tipu kat aku ya. Aku percaya saya tak kira dengan jujur. Let's see. Set, tekan kalkulator set. 86. Yes. Apa betulkanlah kawan kamu tu? Betulkanlah saya. Yang ni 84. Betul. Apa ni teruk tu? Nampak salah pun nampak diam je. Kadang-kadang kan saya akan saja cakap salah. Tu saya tengok budak saya dengar ke tak? Kan apa letak gambar je duduk kat situ. Alright. So, you have your 86 over here. 6/12 bahagi 86/100. Tak percaya ke apa. So, saya pun nak kira. Sila kira. Fahim dapat berapa? Fahim dapat berapa? Tak dengar Han tak? Buka mic. Oh, 83.72%. Thank you. So that is the way that we count the percentage mass. Okay. Dan bila kamu kira untuk dua-dua, kiralah. Alright. Macam biasa saya tak tunjuk semua. Sila kira sendiri. So bila kamu kira untuk dua-dua, pacik kat sini. C6H12 akan dapat berapa, Akmal? Dapat 84 medal. 84 je. Ke percentage. Percentage. Saya nak percentage. Oh, percentage. Oh, 85.72. Ya, kamu akan dapat 85.72. Okay. So, percentage carbon is the main reason kenapa jelaga dia banyak atau kurang. So, obviously kat sini kamu nampak more soot adalah pada C6H12 cyclohexane. Dan percentage carbon dia adalah lebih tinggi kat sini. Percentage carbon dia lebih tinggi. Dengan kata lain, percentage carbon yang tinggi akan hasilkan jelaga yang banyak. Sebab apa? Jelaga tu sebenarnya datang daripada carbon. Tapi kita tak boleh tengok bilangan carbon. Sebab bilangan carbon adalah depends on dia duduk dengan siapa. So kita akan tengok percentage carbon. Kalau kamu cakap, teacher, bilangan carbon sama 6. Betul, bilangan carbon sama. Tapi jumlah berat benda tu berbeza. Alright? 6 carbon dalam ni hanya hasilkan 83.72%. Tapi 6 carbon dalam ni akan hasilkan 85.72%. Peratusan carbon dalam ni lebih tinggi. Bila peratusan carbon lebih tinggi, jelaga lebih banyak. Okay? Yang ni bukan hanya apply untuk cyclohexane dan cyclohexane. Apa-apa cerita, apa-apa soalan yang tanya pasal jelaga, yang tanya pasal soot, kita akan kira guna percentage of carbon. Alright? Dan cara nak kira adalah mass of the carbon over the total molar mass times 100. Itu cara kita kira. Okay? Question so far? No, That is for your part A. No, madam. Dengan kata lain, that is the discussion untuk part A lah. Pandai-pandai kamu lah bila buat lab report tu. Okay? Alright. Next, kita akan tengok sambung kepada your part B. Senang. Antara yang senang kat sini adalah part B kamu. So, part B kita akan cerita pasal solubility. So, kita tengok sikit cara nak buat. Solubility senang je. Kamu akan ambil cyclohexane. Kamu akan ambil cyclohexane, masuk dalam air, distill water. Lepas tu kamu akan shake. Okay? Kita akan repeat benda yang sama. Bermakna saya akan ada 2 test tube. Satu saya masuk cyclohexane. Satu saya masuk cyclohexane. Dan yang penting, tambah dengan air.
Bermakna solubility yang kita nak check adalah solubility with water. Okay, solubility yang kita nak check adalah with water. So let's see, cara dia senang je lah. Okay. Make sure measure, kamu akan ambil 1 ml je, tak payah ambil banyak sangat. Measure 1 ml of cyclohexane. Masuk dalam test tube. Sebelum tu, tengok solution kamu colourless. Nampak tak solution kamu colourless? Okay. Solution untuk cyclohexane dan cyclohexene, dua-dua adalah colourless. Dua-dua adalah tak ada colour. So bila dua-dua tak ada colour, cara yang senang, label. Letak labeling paper, letak labeling paper. Lekat labeling paper tu, kamu label siapa adalah cyclohexane, siapa adalah cyclohexene. Satu je sayang, buka mata baca betul-betul botol itu. Okay. So kamu akan tuang dalam test tube, colourless. Air kamu 2 ml sama, kita akan ambil distilled water, 2 ml of distilled water, tuang masuk. Untuk check solubility, kita kena goncang betul-betul. Therefore, apa yang kita akan buat, letak stopper dan goncang betul-betul. Bukan gaul goncang betul-betul. Dan look at it. Alright, look at it. Dia akan separated out. Nampak tak? Dia jadi macam minyak dengan air. Dia akan separated out. Okay? Dia akan separated out over here. See that? Kalau saya biar lama lagi, kalau teacher biar dia lama lagi, dia akan jadi 2 layer betul-betul macam ni. Walaupun dua-dua tu colourless, air kamu colourless, cyclohexane kamu colourless. Dua-dua tu colourless, tapi kamu akan nampak 2 layer tu. Kamu akan nampak 1 layer tu kat situ. Dia takkan larut. Dia jadi macam air dengan minyak. Kamu goncang 2000 kali pun sama. Dia akan separated out. Okay? Yang duduk di bawah adalah air, yang duduk di atas adalah cyclohexane. Dengan kata lain, untuk cyclohexane, dia tak larut. Sambung dengan cyclohexane. Alright? Sama, cyclohexane, kita akan measure 1 ml, kita tuang dalam tu, kita masukkan air. Same thing, kita akan goncang. Alright, kita akan goncang. And then, same thing, dia separated out juga. Alright, dia separated out juga. Nampak tak? Dia ada 2 layer kat sini. Dia tak bercampur. Alright, same thing, dia akan separated out and atas masih adalah cyclohexane, bawah masih adalah air. Untuk case ni sayang, hang goncang macam mana pun dia takkan campur balik. Saya nak tengok yang dalam bika balik. Nampak tak yang dalam bika balik ni? Yang dalam bika tu kalau kamu tengok, nampak tak line ni? Alright. Dia takkan bercampur. Dua-dua tu colourless, tapi satu kat atas, satu kat bawah. Dia tak bergaruh. Alright, dia tak bercampur. Dengan kata lain, dua-dua tu adalah tak larut. Cyclohexane pun tak larut. Okay? Solubility with water? No. Dua-dua tak larut. Observation. Ni apa? Ni tak ada kaitan. Alright. Next, kita akan tengok balik kat sini. Solubility untuk dia. Nak tulis apa? Not dissolve. Alright. Not dissolve, senang. Tulis lagi tepat adalah do not dissolve in water. Sebab dia kata solubility. Tapi soluble atau tak soluble dalam apa? Kita tak semestinya ada air. Kita boleh larutkan dia dalam benda lain. So do not dissolve in water and form 2 layers solution. Alright, dia tak larut dan dia hasilkan 2 layer. Nampak tak 2 layer ni? Alright, you form a 2 layer solution over here. 2 layer solution over here. Dan observation untuk cyclohexane dan cyclohexene untuk case ini sama. Bila sama, tak payah kreatif weh. Bukan nak ambil muat. Hampa muat bila? Hampa tak ada muat lah kan? Tahun depan ni? Tahun depan. Tak ada. Sekarang Alright. tak ada. Tak apa, hampa semua akan dapat bantan nanti. Alright. So, dua-dua tu sama, do not dissolve in water and form 2 layer solution. Saya rasa yang kamu selalu akan tertinggal adalah bahagian bawah ni. Alright. Kamu hanya jawab do not dissolve. But that in mind benda ni kita panggil observation. Tahu tak observation tu apa? Semua benda yang kamu nampak dengan mata.
Alright, observation is what you can see with your eyes. So your eyes see 2 layer. So 2 layer lah. Okay, kena tulis. Question so far? Boleh? Senang Saya rasa yang kamu Boleh. nak tahu adalah reason lah kenapa. Okay? Ya. Ya, apa lagi yang pernah nak tahu? Nama penuh saya tahu. Alright, so that is your part B. Untuk solubility, kita nak tahu why. Solubility untuk yang ni saya tak perlu separatedkan dia. Saya tak perlu bezakan dia cyclohexane atau cyclohexene sebab dua-dua bagi observation yang sama. So the question over here kita nak explain kenapa cannot dissolve. Alright, kenapa cannot dissolve in water. Okay, dua-dua lah cyclohexane dan cyclohexene pun sama. Cannot dissolve in water. Why? Okay. Reason, bila kamu nak dissolve dalam air, okay, when you want to dissolve in water, alright, when you want to dissolve in water, you must have the ability to form hydrogen bond with water molecule. Kalau nak dissolve dalam air, kamu kena boleh form hydrogen bond dengan water molecule. Biasa dengar hydrogen bond? Pernah dengar? Okay. Hydrogen bond adalah antara hydrogen dengan fluorine atau dengan oksigen atau dengan nitrogen. Look at your cyclohexane. Tak ada fluorine, tak ada oksigen, tak ada nitrogen. Nak dissolve macam mana? Alright, dengan air. Air memang ada. Sebab tu air kena ada hydrogen bond. Tapi dia, cyclohexane dengan air, cyclohexane tak ada fluorine, tak ada oksigen, tak ada nitrogen. Sebab tu no hydrogen bond. Dan bila no hydrogen bond, bermakna antara dua ni, there is no interaction. Dia tak boleh form ikatan baru, which is your hydrogen bond, sebab tu dia tak larut. Same thing dengan double bond kamu sayang. Same thing dengan double bond kamu. Saya ada double bond dengan air. Same thing. Tak ada fluorine, tak ada oksigen, tak ada nitrogen. Nak larut apa benda? Betul? Sebab tu dia tak boleh larut. Bila dengan air, bila solubility with water, bagi tips sikit lah, nak belajar senang je. Bila solubility dengan water, jawapan dalam exam, kalau tak boleh larut, cannot dissolve in water. Reason dia satu je. Because siapa cannot form hydrogen bond with water molecule. Okay. Bila dia tak larut dalam air, reason dia satu je. Sebab dia tak boleh form water hydrogen bond dengan water molecule. So kat sini, because siapa? Because cyclohexane and cyclohexene cannot form hydrogen bond with water molecule. Tu reason dia. Okay, simple. Alright, sangat-sangat senang. Ingat solubility with water mesti adalah hydrogen bond. Boleh form hydrogen bond, dia larut. Tak boleh form hydrogen bond, dia tak larut. Cuma saya nak tekankan satu je. Bila kamu nak hasilkan daya tarikan, hydrogen bond dia sebenarnya sejenis daya tarikan. Daya tarikan bermakna dia kena ada dua benda. Baru dia tertarik, betul? Baru ada daya tarikan. Kalau hang duduk seorang, nak tarik apa benda? Tak ada daya tarikan, single, tak ada, no love, no attraction. Okay? So sekarang kena ada dua benda, baru ada daya tarikan. So dua benda tu kena mention. Dua benda tu adalah siapa dengan siapa. Yang ni yang kamu selalu tinggal. Sebab budak akan boleh tulis can form and cannot form hydrogen bond. Yang ni kamu selalu tulis. Cannot form hydrogen bond. Ayat yang biasa saya dapat. Tapi ayat tu tak dapat markah. Alright? Ayat tu tak dapat markah. Bila kamu kata cannot form hydrogen bond, siapa dengan siapa? Alright? See that? Sebab tu kadang-kadang kamu masuk exam, kamu rasa kamu boleh jawab. Saya rasa saya boleh jawab dah. Tulis penuh dah. Tapi tak skor. Sebab kamu jawab betul, tapi tak dapat markah. Sebab jawapan kamu tak lengkap. Okay? Yang itulah yang berlaku kat PHPM lepas. Ramai. Bukan kamu je. Ramai. Don't worry. You will never be alone in this case. Alright? Careless yang kamu boleh buat kat exam tu lagi teruk daripada COVID, lagi teruk daripada HIV. COVID hang kena jumpa, HIV hang kena jumpa baru hang dapat penyakit tu.
careless yang hang dapat tu, senior hang tak kenal pun, careless mereka bawa turun sampai sekarang. Alright? So careless kamu is the worst disease. COVID, tak ada apa careless hampa lagi teruk. Careless hampa, tulis tak lengkap hampa, salah eja hampa, yang tu lagi teruk Yang tu penyakit yang tak ada vaksin. Tak ada vaksin. Alright? Yang tu, sorry mulut teruk pula, kelas first. Lama lagi nak ambil kelas ni. Alright. So next kita akan tengok pada soal part B. Okay? Senang Madam. Okay. Amali ni saya nak siap minggu depan. Amali ni saya nak siap less than sejam tau. Sebab kita nak bincang lagi. Alright, ada benda yang kita nak bincang lagi. Okay. So, part C. Bromine in dichloromethane. Okay, bromine in dichloromethane. Bincang sedikit dulu bromine in dichloromethane ni. Bromine, Br2. Okay. Cara kita tulis Br2 in CH2Cl2. Okay. First and foremost, tahu ke bromine tu color apa? Bromine tu original color apa? Pernah jumpa bromine? Pernah guna? Amira? Amira Aisyah? Ada dua Amira, saya baru perasan, sorry Amira Aisyah? Purple kot, Miss. Tak, purple tu can metaphor. Amira, Amira seorang lagi? Brown. Tiga juga. Alright, dia merah-merah brown. Alright, kita panggil color dia adalah reddish brown. Alright, color bromine asal adalah reddish brown. Okay, perak macam iodine. Alright, macam iodine. Reddish brown. That is your color of bromine original. Bila saya duk tekankan color of bromine dan apa function dichloromethane, apa guna pakcik ni? Apa guna dichloromethane ni? Alright, dichloromethane kat sini, dia adalah solvent. Dia adalah pelarut, kita panggil dalam bahasa Melayu. Alright, dia adalah solvent. Lagi tepat, sorry bukan setakat solvent. Dia adalah inert solvent. Inert solvent, pelarut inert, pelarut tak aktif, pelarut yang tak buat apa. Kerja dia hanya melarutkan bromine. That's it. Dia tak buat benda lain, dia takkan kacau eksperimen kamu. Dengan kata lain, yang akan kacau eksperimen kamu adalah bromine. Okay? So, saya nak bagi tahu siap-siap dichloromethane, CH2Cl2, jumpa nanti di mana-mana chapter yang akan datang. Dichloromethane hanya adalah inert solvent, pelarut, kerja dia adalah melarutkan sahaja. Dia tak buat benda lain. Dia takkan ganti apa-apa, dia takkan buat apa. Dia buat bodoh je kat situ. Okay? Ingat yang tu. Yang kita nak guna adalah bromine sahaja. Okay? Bromine kamu untuk eksperimen ni ada dua keadaan sebab kita akan balut dengan black sugar paper. Kita ada 4 test tube A until D. So saya akan ada 4 test tube A, test tube B, test tube C, test tube D. A bit of tips, bila kamu ada 4 test tube dan kamu kena label mesti duduk di atas test tube. Saya cukup pantang bila benda ni test tube, lepas tu kamu label kat bawah. Tak ada siapa label benda kat bawah. Sebab apa? Sebab test tube kamu mungkin kena rendam dalam air panas, test tube kamu mungkin kena bakar. So bayangkan labeling paper kamu kat bawah. Rendam dalam air, dia tanggal. Bakar dengan api, dia terbakar. Apa ni? Label apa-apa pun, label apa-apa apparatus pun sentiasa label kat atas. Alright, brown color paper, labeling paper tu sentiasa di atas. Label di atas. So, your eksperimen ni ada 4 test tube. A dengan B akan masuk cyclohexane. C dengan D akan masuk cyclohexene. Ya. Yeah. Okay. Satu akan gelap, satu akan cerah. Satu A, wrap test tube A and C with black sugar paper. A akan in the dark, C akan in the dark. Okay, B adalah UV, D adalah UV, sunlight. Okay, dengan kata lain, eksperimen C ada 2 faktor. Faktor cahaya, faktor tak ada cahaya. Faktor ada cahaya dengan faktor gelap.
Okay, kita akan tengok yang tu So, kelas kita tengah hari, so hopefully minggu depan kita akan ada banyak cahaya lah. Alright, next. Tengok labeling paper. Tengok macam mana orang label. Orang label kat atas tau. Tak ada siapa akan label kat bawah. Hampa label kat bawah tu buat malu je. Okay. Alright. So, dia akan isi. Dia dah siap isi bila masa nak balut dengan kertas. Bila kamu dah siap isi dengan cyclohexane, baru kamu balut dengan kertas. Nampak? Dia masih adalah cyclohexane dengan cyclohexane. Balut dengan kertas. Okay. Lab kita kalau tak silap saya, dia balut siap-siap dah. Saya tak ingat apa tengoklah. Alright. Mungkin kena balut jugalah. Alright. So, dia dah balut. Settle. So, that is your test tube A, B, C, D. Dia dah balut. Dah balut dengan kertas, baru boleh masukkan bromine. Look at the bromine color. Alright, it's a reddish brown. That is your reddish brown. Dah balut dengan kertas, baru boleh masuk bromine. Okay? Ingat ya, mesti kena balut dengan kertas sebelum masukkan bromine. Next. Kita akan tutup. Tak tutup pun tak apa. Kes ni kita takkan goncang. So, tak tutup pun tak apa. Okay? Yang gelap akan letak dalam gelap. Makmal kita tak guna amari macam ni. Lab assistant akan prepare kotak gelap. Lab assistant akan prepare satu kotak yang dia orang dah balut gelap habis dah. So letak dalam gelap, kotak tu. Kita tak guna amari macam ni Alright. Satu letak dalam gelap, tutup. Satu letak bawah cahaya matahari di luar makmal. Pergilah kat luar makmal tu, hang kejarlah cahaya matahari tu kat mana ada, hang letak kat situ. Okay? Hang letak kat situ. And then, kamu akan biarkan dia dalam 10 minit. Depends on cahaya matahari terik mana. Saya akan bagi tahu balik masa tu. Saya rasa 10 minit tu standard. Okay? 10 minit tu standard. Tapi sebelum saya move on. Okay? Saya nak, okay tak apa kita pergi observation siap-siap. Alright. Setakat ni? Question? Boleh Alright. Kita nak tengok under the sunlight punya dulu. Okay? Kita tengok under the sunlight. Tak ada, madam. Okey Alright. saja. Pandai Saya pandai mengajar saya. Okay, madam. Alright, tengok notification. Okay. So over here, you have under the sunlight, that is your under the sunlight. That is your in the dark. So kita tengok under the sunlight, baru letak. Satu masih reddish brown. Nampak? Satu tu dah jadi colourless. Alright? Saya boleh bagi tahulah yang mana adalah colourless. Yang colourless adalah test tube cyclohexene dalam sunlight. Okay? Cyclohexene dalam sunlight adalah D. Test tube D tu, dia dah jadi siap-siap colourless. Okay? Test tube D tu dah jadi colourless siap-siap. Test tube D. That is my test tube D. That is my test tube B. Yang ni adalah test tube A. Yang ni adalah test tube C. Okay. Test tube D tu, dia dah jadi colourless siap-siap. Tapi B tu masih adalah reddish brown. Kenapa? Kita akan tengok kenapa nanti. Okay. So, biarkan dia 10 minit. Kita nak buka sekarang. Hang on. Sebelum kita tengok yang in the dark, kita tengok sunlight dulu. Tengok D and B kamu. Tadi D kamu dah jadi colourless siap-siap. Sekarang B kamu pun jadi colourless. Dua-dua jadi colourless. Nampak? So, satu cuma macam ni. Satu kena laju, satu kena tak laju. Setakat yang kita nampak sekarang laju dengan tak laju lah. So, kita boleh tulis dulu observation untuk under the sunlight. Test tube B kamu, reddish brown, tulis daripada, Amir tanya tadi kan, tulis daripada beginning sampai dia tukar colour apa. So, reddish brown of Br2, reddish brown of bromine, turn colourless. Tu cara kita tulis. Observation yang saya tak minat adalah perkataan yang kamu hanya tulis colourless. More, less, purple colour, brown colour. Yang tu saya tak minat. Observation macam tu saya tak minat. Observation kena bagi tahu daripada apa yang kamu nampak guna mata, dia berubah jadi colour apa. Okay, that is your test tube B. Test tube D pun sama, pun jadi colourless juga. So, kamu ada reddish brown of Br2
turn colorless juga. Alright? So, soalan saya, boleh tak guna bromine under the sunlight untuk bezakan cyclohexane dan cyclohexane? Bawah cahaya matahari, boleh tak bezakan diorang? Tak boleh. Tak boleh. Alright, sebab dua-dua bagi result yang sama, dua-dua bagi colorless. See that? Alright, so kena tahu faktor cahaya matahari sangat penting. Next, kita tengok dia buka yang balut dengan kertas. That is my test tube A. That is my test tube C. Look at that. In the dark. Alright, bila in the dark, saya ada test tube A masih adalah brown color. Test tube C jadi colorless. Kita tulis dulu sebelum kita bincang. Test tube A, reddish brown of Br2 remain unchanged. Tu cara dia. Alright, color tu ada dan dia tak berubah. So reddish brown of Br2 remain unchanged untuk test tube A. Test tube C pula sama macam atas. Saya jenis pemalas dan saya malas nak fikir. So saya guna ayat yang sama je. Alright, tak payah guna ayat banyak-banyak. Kita bukan nak ambil bahasa Inggeris kat sini. Kita nak dapat makan untuk kimia je. So tak payah ubah ayat-ayat tu. Sama je. Okay? Setakat ni, hitam. Bila in the dark, kita boleh bezakan diorang. In the dark, test tube A dengan test tube C, satu remain unchanged, satu turn colorless. In the dark. Okay? Alright. Setakat ni, soalan? Alright. Tak ada? Kalau tak ada, saya nak sambung sedikit guna result ni. Look at this. Kita nak tengok cyclohexane dulu. Boleh? Kita tengok cyclohexane dulu. Look at your cyclohexane. Test tube D dengan test tube C. Soalan saya, boleh tak guna bromine in dichloromethane, alright, under the sunlight and in the dark, memberi apa-apa faktor pada cyclohexane atau tidak? Tidak. Tidak Nampak bila bromine in dichloromethane, Br2 in CH2Cl2, untuk cyclohexane, alright, untuk cyclohexane, dua-dua jadi colorless. Dua-dua jadi colorless. Dua-dua berlaku reaction. Dua-dua bagi observation yang sama. Tak boleh beza. Betul? Tak boleh beza. Okay, kita tak boleh nak bezakan diorang. Tapi untuk test tube B, alright, dan test tube A, untuk test tube B dan test tube A, your cyclohexane kat sini, under the sunlight, dia jadi colorless. Bawah cahaya matahari, dia boleh jadi colorless. Tapi in the dark, dia remain unchanged. See that? Alright. Okay, so cyclohexane akan bermain dengan cahaya matahari. Cyclohexane akan perlukan cahaya matahari untuk jadi reaction. Untuk ada reaction. Kalau cyclohexane duduk dalam gelap, tak ada perubahan. Reaction, color remain unchanged. Make sense setakat ni? Okay, kalau make sense. Berdasarkan observation... Madam, nak tanya. Boleh, Amir? Kan kalau in the dark kan bila untuk cyclohexane kan dia macam colourless tapi kat bawah tu dia macam ada berkeledak. Means that kita kena tulis juga ke? Yang something berkeledak tu. Tak ada pun. Tak ada pun colorless. Silap. Yang tu Bayer test. Saya ajar lambat sangat kot. Hampa forever ahead of me. Saya ajar slow. Saya boleh pergi laju lagi. Alright, saya boleh pergi laju lagi. Jangan madam. Hampa macam laju gila je. Hampa always ahead of me. Kagum always saya. Tak ada colorless je. Okay, so balik kepada soalan yang paling penting. Kalau kamu ingat objektif kita hari ni, objektif eksperimen kamu masuk minggu depan, kita nak tahu eksperimen mana
yang boleh bezakan cyclohexane dan cyclohexane. Tengok pada observation kamu sekarang. Saya buat test ni, satu saya simpan dalam gelap, satu saya simpan dalam cahaya matahari. Okay? Yang mana, keadaan mana yang boleh bezakan cyclohexane dan cyclohexane? Dalam gelap atau bawah cahaya matahari? Rasa-rasa? Dalam gelap, madam. Dalam gelap. Dalam gelap. Okay. So, dalam gelap yang boleh membezakan diorang. Dengan kata lain, kalau saya ada dua test tube, alright, saya ada dua test tube, saya label X dengan Y. Saya bagi tahu. Satu adalah saturated, satu adalah unsaturated. Tapi saya tak bagi tahu yang mana satu saturated, yang mana satu unsaturated. So saya bagi tahu, okay, saya nak tahu test tube mana pegang double bond. So apa yang kamu buat? Kamu akan letak bromine in dichloromethane dalam tu, tapi kamu akan simpan dalam bilik gelap. Kamu akan simpan dalam bilik gelap dan yang mana keluar selepas tu jadi colourless, dia pegang double bond. Yang mana masih reddish brown, dia jadi carbon-carbon single bond. Nampak? Okay? Tu function dia, tu kerja dia. Alright, itu kerja dia. Macam mana nak bezakan single bond dengan double bond, kita kena letak dalam gelap. Sebab kalau letak dalam cahaya matahari, dua-dua jadi colourless. Tak boleh nak beza. Okay? Question? Aisyah duk tangkap gambar apa Aisyah? Segan lah aku. Hantarkan gambar kena minta duit. Tak ada, gurau je. Tengok balik je lah video tu, duk tangkap gambar tak berhenti. Buat apa? Nak sign? Sign mahal yo. Nah, sign. Very expensive signature. Okay? Alright. Soalan? Boleh? Kalau okay, kita proceed kepada discussion. Okay, kalau okay, kita proceed kepada discussion. Discussion ni panjang sedikit lah. Okay, Pak C. Pak C kamu, saya ada cyclohexane with Br2 in dichloromethane, satu under sunlight. Satu lagi, saya ada dichlorohexane. Dichlorohexane apa benda aku cakap. Kamu ada cyclohexane in Br2, CH2Cl2 in dark. Ini adalah cara untuk kita bezakan in UV atau in dark. Okay. Untuk in UV, dia ada reaction. Reaction dia apa? Ingat tak yang ni sebenarnya carbon? Kan? Ni sebenarnya carbon kan? Dan carbon sebenarnya berapa ikatan? 4. So sekarang carbon ni dah pegang 2. So 2 lagi tu sebenarnya adalah hidrogen. Semua carbon sama. Kat sini sebenarnya dia pegang hidrogen. Alright, dia bukan tak ada apa tau, dia sebenarnya pegang hidrogen. Dan bila kita kata dia ada reaction, dia menyebabkan reddish brown ini, reddish brown tu adalah daripada bromine. Reddish brown tu sekarang jadi colourless. Sebab apa? Sebab bromine ini terputus. Bromine ni terputus. Dia reacted. React dengan apa? Dia akan react dan menggantikan hidrogen. Mana-mana hidrogen dengan Br. Mana-mana satu hidrogen ganti dengan Br. Okay? Br ni datang dari mana? Datang dari sini ya. Daripada Br2 tu. So Br2 yang pegang reddish brown. Reddish brown jadi colourless sebab Br2 dah putus. Dah tak ada Br2. Br dah masuk ganti hidrogen dengan hasilkan HBr. Alright, HBr datang dari mana? Hidrogen yang keluar dengan Br satu lagi yang tak masuk tu. Nampak? Okay. So ada tak lagi kat sini? Ada tak lagi Br2? Tak ada dah. Sebab tu dia dah tak ada reddish brown. Better? Okay, easy. Senang gila. Okay. Dan saya guna perkataan ganti. Sebab saya nak tinggal kerja nanti kat kamu. Ganti is the keyword. Alright, ganti is the keyword.
kita tak dapat kawan baru tau. Kita buang kawan seorang, kita buang kawan ni, kita buang kawan lama, kita ganti dengan kawan baru. Kita bukan dapat kawan baru. Okay? Kawan lama kena keluar dulu. Alright? Tak suka saya, kena buang saya dulu, baru boleh masuk cikgu lain. Macam tu lah. Ganti Miss Wong. Okay? Mesti apa tak suka kat saya kan? So macam awak lah dapat Miss Wong. Suka madam. Okay? So no reaction. Apa dapat saya sebab apa ada buat apa-apa jahat kot tahun lepas. Alright. So Mana always ada Miss? untuk in the dark pula, dia adalah no reaction. Kenapa saya hanya tulis no reaction? Sebab reddish brown tu kekal tak berubah. Kalau kamu tengok balik observation kamu yang ada, reddish brown ini kekal. Pada observation, reddish brown kekal. Sebab apa reddish brown kekal? Sebab BR2 tak buat apa? BR2 kekal dalam bentuk BR2. Alright? So bila dia kekal, bermakna tak ada perubahan, tak ada menggantikan siapa-siapa. So no reaction. Dia tak ganti apa-apa, dia kekal. Duduk dan diam. Make sense? Easy? Alright? Bila no reaction tu tak payah salin balik weh. Tak payah salin balik apa. Tulis no reaction je, senang. Tak payah duk pening-pening. Alright? Tak ada perubahan, no reaction. Habis. Okay? madam. That is untuk part C, cyclohexane. Easy. Very easy. Saya nak compare dia dengan kawan dia. Cyclohexane. Double bond. Double bond. Sama, kita akan tambah Br2. CH2Cl2. Bear that in mind, CH2Cl2 adalah pelarut inert. Dia tak buat kerja ya, dia duduk diam-diam. Kerja dia hanya melarutkan sahaja dan dia takkan kacau orang lain. Beza yang ni, reddish brown. Daripada Br2 ni, dua-dua jadi colourless. Tak kisah dalam gelap ataupun dalam UV. Dua-dua jadi colourless. Bila dua-dua jadi colourless, bermakna dua-dua ada reaction. Reaction apa yang berlaku? Tengok sikit ni. So, this guy is a carbon. This guy is a carbon. Carbon ni sekarang pegang berapa hidrogen? Akmal? Carbon ni sekarang pegang berapa hidrogen? Akmal? Hello Akmal. Hi boy. Abang rasa kawan abang ada tak? Banyak slow kan ada. Lain slow. Saya positif je. Saya sentiasa rasa budak saya ada. Saya sentiasa rasa budak saya tak ponteng kelas saya. Betul tak? Alright. Ashraf? Ya, madam. Kamu dekat sangat tu. Alright. Jawab guna yang salah seorang je. Carbon ni ada berapa hidrogen lagi? 1, 2, 3, 4. Tunjuk jari pun jadilah Ashraf. 4. 4 hidrogen lagi. Carbon ni dah pegang 1 ikatan, 2 ikatan, 3 ikatan. So Ashraf sekali lagi, berapa hidrogen lagi? 1. Thank you. Dia pegang 1 hidrogen, 1 hidrogen. Sama juga, dia pegang 1 hidrogen, 1 hidrogen. Nampak tak, guys? Saya hanya fokus pada tempat yang saya nak fokus. Orang lain saya biar je. Dalam exam pun sama. Belakang ni berapa carbon? Ring kamu 2000 carbon pun hang salin je ring 2000 carbon tu. Kita hanya tengok double bond duduk mana. Okay? Perubahan berlaku hanya pada double bond. Dan perubahan tu berlaku jadi apa? Tadi saya guna perkataan ganti. Sekarang saya guna perkataan tambah. Bila saya kata tambah, bermakna Miss Wong tak perlu diganti. Kita masukkan cikgu lain. Kita tambah. Hidrogen yang ada daripada awal akan kekal. Hidrogen yang ada daripada awal kekal. Kita pecahkan double bond tu, kita tambah dengan Br. See that? Alright.
kita tambah. Sama juga kat sini, double bond ini, kita pecahkan double bond tu, hidrogen yang ada kekal, kita buat penambahan. Kita tambah kawan baru. So kalau tadi saya guna perkataan ganti, sekarang saya guna perkataan tambah. That is the keyword. See the difference? Okay? Dan logically, fikir logik saya. Satu kena buang dulu, baru boleh masuk. Satu, tak payah buang apa, masuk terus. Fikir logik, siapa lagi laju? Ganti atau tambah? Tambah. Tambah akan jadi jauh lagi laju. Yes, tambah akan jadi jauh lagi laju. Sebab tu tadi kat sini. Ingat tak? Satu masih reddish brown, satu jadi colourless terus. Tapi selepas suatu ketika, alright, selepas sekejap, dua-dua jadi colourless. Alright, dua-dua kat sini jadi colourless. Kenapa satu jadi colourless terlebih dahulu? Yang jadi colourless adalah cyclohexane. Yang jadi colourless adalah cyclohexane. Kenapa dia jadi colourless terlebih dahulu? Reason? Sebab yang berlaku adalah penambahan, sebab tu dia lagi laju. Sebab tu saja dia akan jadi colourless terus. Nampak? Okay, minggu depan bila masuk lab, saya tanya, hang tak boleh jawab, hang nganga lah kat aku. Aku jemur kamu bawah cahaya matahari nanti. Kamu pilih nak duduk dalam bilik gelap ke duduk bawah cahaya matahari time tu. Okay? So, that is the reason. Okay, that is the reason and that is the chemical equation yang kamu perlu ada dalam discussion kamu. Alright? That is your chemical equation yang kamu perlu ada dalam discussion kamu. Ada lagi benda yang kamu kena masuk, jangan risau. Ada lagi sikit yang kita akan bincang dan extra work untuk kamu cari nanti. Setakat ni, ada masalah? Okay, boleh nampak ganti dan tambah. Alright, ganti dan tambah tu sangat penting. Tutur sampai mana? 1.4. Tutur dengan siapa? Madam Noria. Okay, beres. Okay. 1.4 tu minggu ni ke minggu lepas? Minggu ni dah kelas belum? Minggu ni. Okay. Tak apa, kalau macam tu saya akan ajar minggu depan lah. Jangan risau. Okay, next kita akan masuk kepada Bayer test. Next kita masuk kepada Bayer test. Amir, kita dah sampai Bayer test. Hang laju sangat tadi. Okay. So Bayer test, madam. first and foremost, macam bromine tadi, sebelum sambung dengan apa tu? Prosedur dia, kita tengok dulu apa tu Bayer test. Okay? Bayer test is a test, obviously, yang kita akan guna dilute KMNO4 in OH minus. Certain buku akan tulis cold. Tapi cold kat sini sayang, tak payah sejuk pun, tak payah duduk dalam ais, tak kena panas, sudahlah sejuk lah tu. Room temperature pun boleh. Certain buku akan tulis room temperature. Alright, certain buku akan tulis room temperature. Boleh. Alright, tak ada masalah. So that is the things that we will use in Bayer test. Kalau tadi bromine test, nama lain, bergerak laju sangat. Nama lain untuk bromine in dichloromethane, alright, selain daripada kita panggil dia bromine in dichloromethane, kita juga panggil dia sebagai bromine test dalam nota kamu nanti. Bromine test samalah, kita guna Br2 in CH2Cl2. Okay? So untuk Bayer test, kita guna dilute KMNO4 OH minus cold. And this Bayer test, kalau tadi color dia adalah reddish brown untuk bromine. And tadi kawan kamu dah jawab dah, KMNO4. Kalau apa sayang? Sekali lagi. Purple. Saya rasa yang ni kamu banyak guna kat SPM dulu kalau sekolah kamu ada buat amali. Alright? Color KMNO4 purple. Alright? Color KMNO4 original adalah purple. So let's see apa yang kita akan buat. Macam biasa, kita ada 2 test tube. Macam biasa, tolong label siapa cyclohexane. Oh, salah lukis. Tak pandai lukis-lukis. Pandai lukis tak ngajar dah. Pergi melukis dah. Tolong label. Dia kan nak tulis nama susah kan. Label guna gambar je, senang. Okay, apa yang kita buat? Masuk cyclohexane,
masuk cyclohexene dan juga kita akan masuk 5 drops of KMNO4. Alright, alkaline KMNO4, alkaline OH minus. Okay, sama juga 5 drop KMNO4. So let's see apa yang akan berlaku. Dia buat, okay, that is your Bayer test. Alright, so 2 test tube ni tak label ni. Saya tak minat bila tak label. Kena label tak boleh tak label. Alright, bila kamu tak label, kamu tak tahu pun colourless yang mana cyclohexane. Sayang kalau kamu nak tahu, cyclohexane dengan cyclohexane bukan setakat nampak sama, bau pun sama. Hang makan ke, hang minum ke pun hang tak boleh bezakan dia. So cara dia label. Kalau hang tak hang rasa mata hang boleh nampak dah bau tu, hang jangan label lah. Saya okey je lah. Cuba saya suruh minum lah benda tu nanti. Purple colour. Look at the purple colour. Look at the purple colour. The purple colour is going in. Alright, that is your KMNO4. So next, kita akan shake. Shake dalam 5 minit. Shake dalam 5 minit. Lepas tu, tinggalkan dia. Tinggalkan dia dalam another 5 minutes. Alright. So, after 5 minutes, after 5 minutes of shaking, 5 minutes of leaving it, 10 minutes. After 10 minutes, look at it. Cyclohexane, color purple kekal. Cyclohexene, yang Amir kata dia jadi colourless dan juga ada sedak tu. Betul, dia ada sedak. Okay, so let's see apa benda sedak tu sebenarnya. Sedak tu apa benda kamu kena cari. Tu one of the kerja kamu. Okay, look at the Bayer test right now. Look at apa yang kita ada dan kita nak tulis observation dia. Macam biasa sayang, observation kita akan tulis daripada colour apa jadi colour apa. Untuk cyclohexane, dia purple, kekal purple. So, purple color of KMNO4 remain unchanged. Saya cikgu yang sangat boring ke? Itulah cara saya tulis. Senang. Tak payah buat ayat banyak-banyak, banyak-banyak jenis, banyak-banyak cara, tak payah. Inilah cara dia. Color apa? Color tu daripada siapa, jadi apa. Untuk yang kedua, purple color jadi colourless. Nampak tak? Bahagian atas tu sebenarnya colourless tak? Kamu nampak dia macam kuning sebab sedak tu. Kalau kita biarkan dia duduk lagi lama, atas tu memang akan jadi clear, colourless macam air. Alright? So, this one, apa yang akan berlaku? Purple color of KMNO4 turn colourless. Alright? Baru satu. Ambil kata nampak sedak. Sedak tu kena tulis lah. And brown precipitate is formed. Tu yang akan berlaku. Alright? Tu yang akan berlaku. Semua observation yang kamu nampak dengan mata. Bear that in mind, observation is what you see with your eyes. Alright? Purple color remain unchanged untuk cyclohexane. Purple color of KMNO4 turn colourless and brown precipitate form. Okay. Setakat ni. Okay, kalau tak ada apa, my advice Okay, madam. Alright, my So far advice clear. untuk minggu depan, my advice untuk minggu depan, kita akan mula buat eksperimen part C dengan part D dulu. Kenapa part C dengan part D dulu? Sebab dia orang kena tunggu. A dengan B tak payah tunggu. Betul? Sementara hang tunggu C dengan D tu, hang buat part A dengan B. Jimat sikit masa. Habis awal, balik awal, apa lagi syok. Saya sentiasa, selagi saya boleh habis awal, saya akan habis awal. Takut penuh cikgu ni, pembalas tak gaban. Alright, we are done with our observation. We are going into why. Alright, kita nak masuk kenapa. Okay, let's see kenapa observation dia macam ni. Kenapa observation dia adalah purple color decolorized. Alright, sorry, purple color turn colourless and brown precipitate form. Kita nak tengok apa tu sebenarnya. Saya bagi equation. Tak nak bagi equation. Dan ni saya nak kamu cari. Saya dah bagi untuk 3 part dah. Okay, part D. Saya nak kamu pergi find out first chemical equation dia. Ada. Kalau kamu tengok lab manual tu pun ada. Tengok betul-betul. Cara dia, saya bagi separuh lah. Cara nak tulis cyclohexane, KMNO4, dilute KMNO4,
dilute KMNO4, OH minus, cold. Jadi apa? Satu lagi, cyclohexene. Okay. Dalam same thing, dilute KMNO4 sebab kita masukkan benda yang sama, OH minus, cold. Dapat apa? Okay, lengkapkan chemical equation. Pertama, kedua, saya nak tahu brown precipitate tu adalah apa. Kamu kata brown precipitate. So, saya nak tahu brown precipitate tu apa dalam discussion. Okay, cari sendiri. Apa lagi saya nak? Satu lagi. Sorry. Satu lagi saya nak function KMNO4 dan saya nak use of Bayer test. Kenapa kita nak buat Bayer test ataupun apa guna Bayer test? Saya nak tahu use of Bayer test. Okay? That is for your part D. Boleh Google type je, hang dapat jawapan. Okay? Hang Google type je dapat jawapan. Dunia di hujung jari sekarang ni. Tapi Google apa, cari benda lain. Cari K-pop, cari BTS, cari game apa lately meh? Lupa dah, saya lama tak main game dah. Insaf set. Set je lah insafnya. Okay. Alright. Sebelum saya pergi extra work lagi. Okay kah? Baras? Senang Okay, madam. Alright. So that is the work yang saya nak di part D. That is the work yang saya nak di part D. Part A balik tadi. Part A saya dah bagi discussion yang paling penting. Dalam part A saya nak tambah sedikit kerja. Saya nak part A. Saya nak chemical equation. Saya bagi separuh lah. Alright, saya bagi sikit. Saya ada C6H14. Burn in oxygen is a combustion. Part A is a combustion. Bila dia adalah combustion, adalah equation yang kamu sangat familiar. Bakar dalam oksigen, dapat apa, dapat apa. Sama, yang ni berapa? Balance lah, make sure balance. Equation sentiasa kena balance. Cyclohexene pun sama, bakar dalam oksigen gas, dapat apa. Semua benda kena balance. Alright, saya nak chemical equation. Alright. Next, saya nak tahu type of combustion untuk eksperimen part A kita. Yang ni hang tak boleh jawab, jawab sekarang boleh saya rasa. Alright, type of combustion. Okay. So that is the only extra work yang ni kamu belajar kat form 4, form 5 weh. You should be extremely good. Okay, tak ada masalah. Sebab tu tadi saya tak bagi. Part B tak ada apa, part B solubility sikit sangat, tak ada apa yang saya bagi sahaja. That's it. Tak ada isu. Part C. Alright, part C pun sama, ada sedikit kerja saya nak bagi. Part C saya dah bagi equation lengkap. Alright, saya dah bagi equation lengkap. Okay, so let's see kat part C saya nak tanya apa. Extra work sikit lah, asyik saya je bagi bila hampa nak pandai kan. So part C, first thing yang saya nak adalah saya nak kamu study sedikit satu benda yang panggil type of reaction. Dalam nota topik 1 belakang sekali, kalau kamu nak baca. Dalam nota topik 1 belakang sekali, keyword dia adalah perkataan ganti dan perkataan tambah. Tu keyword dia yang saya boleh bagi. So type of reaction kat situ saya nak tahu. Part C saya nak tahu type of reaction. Saya nak tahu function ataupun use. Sama macam Bayer, saya nak tahu function ataupun use of bromine test. Alright, saya nak tahu function or use of bromine test. Yang ni kalau kamu faham betul-betul observation tadi, kamu dah tahu dah guna dia apa. Eksperimen kita, the entire eksperimen nak bezakan apa? Saturated dengan unsaturated. Itulah kerja dia apa. Betul? Alright, the function of bromine test. Satu lagi, part C. Antara orang yang paling penting dalam part C, UV and induct. UV and induct. So, the next thing yang saya nak kamu cari adalah function of UV.
kenapa kena ada cahaya matahari? Apa function cahaya matahari? Okay, yang tu. Alright. Okay. Question? Madam, nak request? Ya, Amir. Saat lagi lepas habis Google Meet ni, boleh tak Madam share yang PowerPoint ni? Sebab saya tak sempat nak jot down yang sebelum ni. Tak payah share. Yang part A. Saya akan upload video tu. Kamu cari je kat video tu nanti. Alright, Madam. Sebab tu saya tengah record. Semua ni saya tengah record. Alright, semua ni saya tengah record. So, boleh je. Alright. Thank you, Madam. Alright. Saya tengok balik. Okay. Kalau kamu boleh jawab semua soalan yang saya bagi tadi dan kamu berjaya cari jawapan kamu, minggu depan dalam kelas saya nak ajar satu benda je. Satu je lagi benda yang saya tak ajar, saya nak ajar mekanism. Tapi mekanism tu kalau boleh kita ajar face to face nantilah dalam makmal. Okay? So, dan flow minggu depan masuk makmal. Flow minggu depan masuk makmal, kita akan buat amali. Kita ada 2 jam. Jam pertama kita akan buat amali. Jam kedua kita akan bincang balik semua benda. Okay? Lab report tak payah hantar dulu. Kalau ikut message yang saya hantar hari tu, dia orang suruh hantar lab report sekarang. Buat apa hantar lab report? Amali tak buat lagi. So, saya nak amali lab report hantar minggu depan straight away selepas habis kelas. Dengan kata lain, kamu akan masuk buat amali dengan lab report yang dah hampir siap. Alright, dengan lab report yang dah siap daripada awal, daripada title semua, mungkin kamu akan tinggal result kosong sebab nak isi result yang kamu akan dapat, betul? Tapi discussion semua patut siap dah lah. Alright, discussion kalau nak tambah pun tambah sikit-sikit yang saya bincang hari tu je lah. Sebab saya nak kutip lab report tu on that day sebelum kamu keluar. So dengan kata lain, lab report bukan tak payah buat. Kena buat, tak payah hantar je dulu. Okay, sebab saya nak kamu isi result kamu, bukan result yang saya bagi. Make sense? So lab report tu dah lengkap, tinggal result sahaja. Okay? So lab report tu nak ada apa? Saya tak nak kamu buat semua benda. Ada benda prosedur tu saya tak nak. So saya bagi tahulah saya nak apa. Jimat. Senang sikit kamu. Standard, title, objektif. Objektif tu lah yang paling penting. Alright, objektif lah yang paling penting. Lepas tu saya nak intro. Saya nak introduction. Wait. Introduction tu tak payah salin semua dalam nota kamu, dalam lab manual kamu, tak payah. Intro tu, tahu tak intro tu adalah benda yang kamu tahu, benda yang kamu patut tahu bila kamu baca title. Baca title sahaja. Itulah intro kamu. Title kamu saturated dengan unsaturated hydrocarbon. Alright? So, dalam intro kamu nak explain apa? Explain apa tu unsaturated. Explain apa tu saturated hydrocarbon. Okay? Tak payah salin semua benda. Jangan bazir masa. Okay? Dan dalam eksperimen kamu ada part A pasal combustion. Kamu ada part B pasal solubility. Alright? Kamu ada part C pasal bromine. Kamu ada part D pasal Bayer. So, dalam intro, setiap satu part tu satu point je. Tak payah banyak. Bila kamu baca part A, combustion, intro bermakna basic knowledge yang kamu kena tahu pasal combustion. Contoh, complete combustion atau incomplete combustion. Betul? Kamu buat dalam makmal, hang rasa complete ke incomplete? Hang tutup tak dengan apa-apa? Hang bakar je kan? Yang tu. So bila kamu kata complete combustion, dia kena hasilkan apa? Prior knowledge, benda yang kamu kena tahu sebelum kamu buat amali lagi. Okay? Kamu bakar, so dia akan pembakaran berlaku. Pembakaran jenis apa? Lengkap atau tak lengkap? Kalau lengkap, dia patut hasilkan apa? Dia patut hasilkan apa? Satu point je, habis. Lepas tu kamu kata solubility. Solubility dengan water. So solubility dengan water, keyword dia satu je. Nak dissolve dalam air, kena boleh buat apa? Itulah. Semua orang tahu yang tu. Alright? Part C, bromine. Part C, bromine test. Introduction tu, ada antara introduction dia adalah function. Apa guna bromine test?
Alright? Apa guna bromine test? Itulah intro dia. Betul? Alright? Bayer test. Sama. Apa guna Bayer test? Itulah intro dia. Nampak? Introduction saya tak nak panjang, saya tak nak dalam lab manual semua 2 page tu saya tak nak Jangan hantar macam tu kat saya. Intro saya point form dan saya hanya nak tahu basic. Bila kamu baca title tu, lepas tu kamu baca title untuk part A, part B, part C, kamu baca title tu, apa yang kamu kena tahu? That's it. Tak payah. Paling banyak satu benda tu 2 point. Paling banyak dah. Tak payah sampai 2 perenggan, 3 perenggan, 2 page, tak payah. Alright, saya tak nak intro macam tu. Bazir masa. Hang tulis panjang pun bukan hang baca. Buat apa? Okay? So saya tak nak, saya nak intro macam tu. Procedure tak payah. Procedure sebab kamu dah buat jota. So procedure tak payah. Terus kepada result. Terus kepada discussion. Dan juga conclusion. Okay, conclusion. Okay, result dengan discussion kita dah cover banyak lah. Yang ni yang kita akan sangat banyak cover lah. Conclusion, saya nak kamu cuba tulis. Saya nak tengok kamu tulis apa sebagai conclusion. Saya akan betulkan minggu depan, jangan risau. Saya just nak tengok kamu baca, saya nak tengok kamu jawab conclusion tu macam mana. Jahat saya? Tak jahat, belajar. Kamu tulis dulu apa yang kamu rasa kamu patut tulis. Kita tengok minggu depan betul atau tak. Okay? Kalau tak, saya betulkan lah, tak apa. Alright? Asyik. It's better to know what is wrong and then what is right, rather than knowing only what is right. It's always good to know what is wrong so that you won't do it. Okay? So that you won't do it. Okay, question setakat ni? Miss, introduction buat dalam bentuk point Point boleh. 1, 2, 3 boleh. Tak ada masalah. Tak payah paragraf. Maksimum 2 ke? Maksimum 2 tu macam mana? Maksimum 2 point je ke? Tak, setiap satu part tu 2 point maksimum. Part A maksimum 2 point, part B maksimum 2 point, part C maksimum 2 point. Okay? Okay, Miss. Lagi soalan? Full English Hang jangan hantar lab report BM kat saya tak tanda saya tak pandai. Saya jelaga tadi pun saya Google semalam. Teruk. Alright, saya jangan hantar BM kat saya. Saya pandai je BM. Question? Boleh? Beres? Boleh. Alright. Saya nak ingatkan sekali lagi, kita akan masuk minggu depan untuk amali Tak terus. ada, madam. Alright, saya takkan Alright. briefing dah. Saya takkan buat briefing dah. Briefing tu dah habis hari ni. So, kalau ada apa-apa nak tanya pasal prosedur, sebelum kelas minggu depan dah kena tanya. Masuk kelas, saya tak cakap apa, kamu start. Hang salah buat, hang kena marah. Hang tunggu je lah. Hang tunggulah suara aku thinking macam mana. Okay? Yang tu satu. Kedua, kita akan habiskan amali tu dalam masa, kalau boleh, kita akan habiskan dalam masa 45 minit. Senang je, hang tengok prosedur pun senang je kan. Hang tuang-tuang jadi, tak jadi. Itu je. So, kita akan cuba buat habiskan dalam masa 45 minit supaya kita ada masa untuk discussion. Saya ada satu benda yang paling panjang tu saya tak ajar lagi dalam discussion. Saya nak ajar dalam kelas minggu depan. Okay? Question so far? No, Miss. No? Okay. Kalau no, I think that's it for today. Saya pun tak nak baca data kamu. And I'll see you next week in the class hopefully. Okay? Finger crossed that I will see you next week in the class. Alright, kalau tak ada apa, that's it for today. Thank you and have a good day. Thank you, madam. Thank you, miss. Thank you, madam.